Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliza Jailani dan akan membentangkan kertas kerja bertajuk aplikasi augmentasi realiti permainan tradisional konda-kondi. Permainan tradisional telah diiktiraf UNESCO sebagai warisan budaya tak ketara dan ia merupakan suatu khazanah yang perlu dipelihara. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan semakan kurikulum pendidikan jasmani dan telah menyelitkan permainan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan jasmani di bawah kemahiran rekreasi dan kesenggangan. Walau bagaimanapun, kita sedia maklum bahawa terdapat terlalu banyak lambakan aplikasi permainan moden yang mudah dimuat turun ke dalam telefon pintar menjadikan permainan tradisional terpinggir oleh generasi masa kini. Oleh itu, suatu inovasi gabungan teknologi augmentasi realiti, realiti maya 3 dimensi dan juga elemen multimedia mampu memperkenalkan semula permainan tradisional kepada generasi muda. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita lihat apakah dia permainan konda-kondi. Konda-kondi adalah sukan rakyat yang terkenal dalam masyarakat Asia. Di Malaysia dikenali juga dengan nama perik mata. Di negara Asia lain seperti India, ia dipanggil gili danda dan di Korea ia dikenali sebagai chajigi. Permainan ini sesuai dijadikan aplikasi augmentasi realiti kerana ia permainan yang agak berbahaya kerana menggunakan kayu. Ada dua kayu, satu kayu yang panjang dan satu kayu yang pendek. Dan kayu ini bila dicungkil, berbahayanya sekiranya terkena kepada anggota seperti mata. Menurut Hashim, augmentasi realiti mempunyai 3 ciri utama, iaitu gabungan unsur-unsur dunia maya dan dunia nyata, interaksi masa nyata serta penyelarasan ke dalam objek nyata 3D di dalam penceritaan digital. Penerapan augmentasi realiti dapat mengatasi kurangnya pengetahuan tentang permainan tradisional kerana ciri yang dimiliki dapat menggabungkan pengetahuan tradisional ke alam moden yang maya. Aplikasi ini memasukkan elemen augmentasi realiti. So ini dilakukan di dalam pemilihan karakter dengan menggunakan pengimbas. Jadi kita perlu ada kamera yang mengimbas imej kayu konda-kondi. Jadi ini adalah imej kayu konda-kondi dan apabila diimbas akan muncul elemen atau elemen augmentasi realiti untuk membolehkan pengguna memilih karakter sama ada lelaki ataupun perempuan. Dalam contoh ini adalah karakter lelaki. Di sebelah kiri ini adalah proses pemodelan karakter pemain lelaki. Ciri istimewa lain aplikasi AR konda-kondi adalah ia menerapkan beberapa artifak warisan budaya ketara dan tak ketara melalui ciri yang akan dinyatakan seperti berikut. Yang pertama adalah peribahasa Melayu dalam video penceritaan digital yang menekankan tentang sistem nilai dan akal budi Melayu. Contohnya kita lihat di sini, ayah dan ibu Azri bukanlah seperti kacang lupakan kulit. Mereka ini diterapkan di dalam penceritaan digital. Okay. Kedua adalah elemen reka bentuk rumah Melayu tradisional Perak dalam latar belakang persekitaran yang direka untuk permainan realiti 3D. Okay, seperti raja ini. Dan kemudian kita juga memasukkan muzik tradisional sebagai bunyi latar. Mari kita lihat satu persatu elemen peribahasa. Berikut adalah contoh-contoh peribahasa yang berkaitan dengan kerjasama dan muafakat. Permainan tradisional sebenarnya mengandungi banyak unsur yang meneguhkan amalan kerjasama dan muafakat. Dan ini diterapkan melalui penceritaan dengan memasukkan elemen peribahasa. Contohnya di dalam bermain, pemain-pemain boleh
boleh mengetahui tentang peribahasa seperti bersatu teguh bercerai roboh, iaitu amalan bersatu padu mengeratkan hubungan. Contoh yang lain seperti ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Bermakna pemain bila bermain dalam kumpulan mengharungi susah payah bersama-sama dan yang lainnya. Okay, elemen kedua itu elemen artifak rumah tradisional. Sebelah kiri ni kita nampak adalah bagaimana pemodelan rumah tradisional dilaksanakan. Okay. Kemudian rumah tersebut yang telah dibina ataupun kita panggil aset. Aset ini dibangunkan sendiri, okay? Dibangunkan oleh ahli kumpulan ini, okay? Iaitu Siti Nur Farhana. Okay? Jadi ini adalah elemen rumah tradisional yang dimasukkan di dalam persekitaran permainan. Jadi ada beberapa rumah di sini dalam persekitaran permainan tempatan, dan kita akan nampak ada beberapa pemain. Ada pemain utama dan ada pemain yang kita panggil sebagai non-player character ataupun bukan pemain. Elemen muzik tradisional juga dimasukkan di dalam penetapan bunyi latar. Okay. Di sini pengguna boleh menetapkan kadar kekuatan bunyi, dan kita mainkan muzik tradisional di situ. Ini adalah antara muka permainan. Ini antara muka utama, yang ini penceritaan daripada awal. Mereka bertolak daripada rumah untuk melawat datuk dan nenek. Kemudian ada perjalanan ke kampung, apa yang dilihat, persekitarannya. Dan kemudian apabila tiba di kampung, mereka bertemu dengan kawan-kawan yang mengajak pengguna menggunakan permainan konda-kondi dan menerangkan apakah permainan tersebut. Ini adalah antara muka untuk tetapan. Okay, tetapan, bila kita klik pada tetapan akan ada tetapan suara dan karakter. Aplikasi ini dibangunkan menggunakan perisian Unity 3D. Pemain perlu memilih butang karakter bagi menghidupkan karakter yang mereka minati untuk digunakan di dalam permainan. Pastikan kamera dipasang bagi memastikan augmentasi realiti berjalan dengan baik. Di dalam permainan, pemain boleh bermain selama 1 minit. Pemain perlu mencicil seberapa banyak kayu yang mereka boleh bagi mensasarkan pada target berwarna hijau. Mata pada setiap target mempunyai mata yang berbeza. Semakin jauh kayu yang dicingkil, semakin tinggi mata-mata. Tetapi jika pemain mencungkil kayu sehingga terkena pihak lawan, pemain akan mati serta mati. Pada butang mula main, pemain juga perlu memilih watak permainan sebelum memulakan permainan. Selamat bermain semua! Ujian pengguna telah dilaksanakan terhadap 10 responden yang telah menggunakan aplikasi, dan kita mengambil soal selidik tentang reaksi pengguna mengenai reka bentuk antara muka. Okay, dan kalau lihat daripada demografi pengguna, kita ada 30% dan 30% adalah daripada kategori umur 10 hingga 13 dan juga umur 14 hingga 16, dan 40% daripada kategori umur 17 hingga 20. Di antara responden tersebut, 80% adalah perempuan dan 20% adalah lelaki. Ini adalah dapatan daripada soal selidik berkenaan reka bentuk antara muka. Okay,
boleh dikatakan semua minnya melebihi 4.5 ke atas. Okay. Kalau kita nampak kat sini 4.7, 4.9. Paparan antarmuka menarik, penggunaan aksara bersesuaian dengan permainan, interaksi antara permainan mudah difahami, kandungan aplikasi menarik dan cara permainan diterangkan dengan jelas. Okay. Jadi responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Kajian juga keberkesanan aplikasi dan kesemuanya min kesemua soalan mendapat min 4.9. Itu cara permainan diterangkan. Aplikasi menarik terus menerka aplikasi ini meningkatkan kefahaman tentang permainan tradisional konda-kondi dan juga penggunaan augmentasi realiti menjadikan pengguna seronok untuk bermain. Dan aplikasi ini juga meningkatkan minat pengguna untuk mendalami bidang teknologi. Kesimpulan, kita boleh katakan bahawa augmentasi realiti memberi pendedahan potensi dalam kepelbagaian domain termasuklah pendidikan, hiburan dan pemodelan bandar sebagai contoh. Aplikasi ini berjaya memberi pengalaman pengguna yang baik yang menunjukkan bahawa kajian mengenai reka bentuk antarmuka adalah sangat penting di dalam menghasilkan inovasi aplikasi augmentasi realiti. Inovasi seperti aplikasi augmentasi realiti konda-kondi adalah suatu aplikasi yang mendukung inisiatif untuk meningkatkan daya saing dan juga akses kepada produk warisan dan budaya. Yang ini semuanya melibatkan teknologi image resolusi tinggi seperti realiti maya dan augmentasi realiti. Ini juga merupakan inisiatif yang mensasar untuk menaikkan kadar penggunaan digital merentasi bisnes seperti yang diwawakan dalam My Digital. Projek ini dibayari oleh UKM melalui skim Geran Pendidikan DCP 2017-0073. Terima kasih.